dosa makfur. Ataupun satu disebut selagi mana kebaikan-kebaikan yang dia buat, amal-amal soleh yang dia buat yang tak bertentangan dengan hukum syarak, selagi mana dia berada dalam ketaatan kepada Allah, segala kebaikan-kebaikan yang dia buat terus akan dapat kepada kedua bahu dia. Dan apatah lagi kalau anak-anak kita hak yang jenis hafal Quran, contoh dah, mulut dia tak lepas daripada ayat Quran, baca Quran dan cerita ni. Banyak kali dah kita faham, kita reti seorang anak yang soleh mendoakan apa dia, kerja dia baca Quran. Dia niatkan, Tok Syekh ni tanya pada budak ni, apa yang sedang buat? Aku baca Quran, hadiah pada mak aku. Nasibnya apa? Doa anak soleh. Amal anak soleh ni berterusan kita duduk dalam kubur, tetap kita akan dapat. Itu dua benda. Dan doa pada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka wa Allahumma ja'al qabrahu raudatan. Ya Allah, ya Tuhan, jadilah kubur orang mati raudah. Raudah ni taman tak? Gaji kita taman tak kau ibu? Tak? Saya mula kahwin gaji kat kita taman. Mula kahwin lah dengan orang rumah dah. Tak, masa mula ada anak ni gaji kita taman. Tidak, di taman, ya, di taman. Saya semua. Jadi saya lagi tak. Kalau rumah kita masa mula kahwin dululah. Bawa balik rumah, lepas kahwin, bawa balik pada motor tu, balik sini. Rumah kita kata, bang, kita nak pergi pasar. Tak, nak pergi pasar. Kita belajar silat tu, duduk atas kursi tu boleh melompat. Dia kata pantang tok ni kata, kamu nak pergi pasar, pergi seorang-seorang, nanti akan jealous. Sebab inai tu lekat di tangan lagi. Nak pergi pasar, dia kata jangan pergi seorang-seorang, nanti akan jealous. Lepas tu mula kahwin, pas 10 tahun enggak, 20 tahun enggak, 30 tahun enggak, orang kata bang nak pergi pasar. Suami kata apa, nak pergi pasar? Gilah. Pak, gimana? Pergi seorang-seorang lah. Pergi seorang-seorang pula. Bapa tak melompat ni. Dah. Bapa tak melompat macam mula-mula kahwin dulu. Contoh. Dah. Isteri kata ni balik lewat sikit ni. Adalah orang banyak beli barang. Lewat. Kita pun kata, tak balik langsung pun lagi bagus. Ya Allah. Gurau-lah. Ya, itu kita sebut Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ja'al qabrahu raudah. Maknanya kubur tu jadi raudah ni taman. Taman ni masa apa, tempat duk main-main lah. Orang duduk, kita wajib iktikad, orang yang duduk dalam kubur, orang yang beriman, mereka sedang duduk di taman-taman syurga. Duk main luar lah. Macam kita pergi taman, lepas tu ujung taman ibaratnya kita tengok ada mahligai, kita tengok ada bangunan yang besar, tersegar indah, cantik dan sebagainya. Kita duk cakap anak kita, Allah seronoknya kita duk main kat taman ni, ada air pancut, ada tu, ada ni, dah duduk luar pun berasa seronok. Apatah lagi kalau kita masuk dalam bangunan, masuk dalam mahligai tersebut, bertambah-tambah dari seronok. Maka begitu juga orang-orang yang beriman, apabila mereka telah mati, mereka seolah-olah duduk di taman syurga, dan mereka seolah-olah seronok duduk di taman dan tak sabar nak masuk syurga Allah Subhanahu. Ya. Maka wajib kita sebut bahawa etikad lantaran itu ditutupnya kepala anak itu dengan tutupan yang yang tutupan yang lembut, akan tak pihai Aisyah bagi orang yang syak terhadap Allah. Syak apa? Syak ni sama berat, yakin tak yakin, mana sama-sama berat. Zat Allah, sifat, af'al Allah Ta'ala ni maknanya dia syak. Betul tak betul Tuhan ada ni? Kita mengaji sifat 20 Allah Ta'ala, wujud, kidam, sedia, baqa Allah Ta'ala ni kekal. Bila kita kekal, maksudnya tak ada akhir. Bila kata tak ada akhir, tak ada kesudahan. Itu wajib etikad, sungguh. Tapi kalau dia syak, maka orang ni lah orang yang kena himpitan kubur. Mereka lah yang dihimpit dalam kubur bagaikan batu yang besar menghimpit sebutir telur. Lagu mana? Batu besar himpit sebutir telur. Telur tu kuat lagu mana?
Tak usah kata biji, tak usah kata batu besar lah, kita pijak dengan kaki pun pecah. Dah, sakit tak sakitnya itulah gambaran yang diberikan. Hikayat kelebihan para wali dalam menjawab soalan munkar dan nakir. Ini kayak cerita-cerita lah. Mungkin benda ni boleh jadi tauladan, boleh jadi panduan, boleh menjadi sebagai pendorong motivasi kepada kita. Nak sebutnya perkara ni telah berlaku, telah jadi pada orang-orang yang soleh. Dalam riwayat oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Nu'aim Al-Ijari dan Al-Baihaqi daripada Atha bin Bashar, katanya Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Al-Khattab, yang bermaksud bagaimanakah keadaan engkau ketika mati nanti. Ini Rasulullah tanya, bagaimana keadaan kamu ketika mati nanti? Tak kala orang yang mengukur untuk mengkubur 3 hasta dan sejengkal pada kali 1 hasta, dan setelah itu mereka kembali memandikan engkau, mengkafan dan meletakkan hanut cendana, dan kemudian engkau ditanggung untuk dihantar ke kubur. Bagaimana keadaan kamu pada waktu tersebut? Allah. Setelah itu mereka menimbus tanah ke atasmu, nimbus tanah. Kemudian setelah mereka beredar, datanglah kepada engkau 2 malaikat yang memuji dalam kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Suara kedua-duanya bagaikan buruh yang sangat kuat. Mata mereka kedua-duanya bagaikan kilat yang menyambar. Lalu mereka mengasap engkau dan membanyakkan perkataan ke atas engkau, serta mengulang-ulang kata bicara denganmu. Benda yang sama diulang. Selagi mana kita tak mampu jawab, selagi itulah kita akan kena seksa. Begitu juga kalau kita lihat dalam peristiwa dia pergi Gua Hira. Dah, bila mantu Rasulullah dia sebut Iqra ma'an Nabi Qari, bila Nabi sebut ma'an Nabi Qari, kena, maknanya dipeluk. Soal dalam sejarah sebenar, Nabi kena peluk lagi. Maknanya apa? Selagi mana tak jawab, lagi tu kena. Ya. Serta mengulang-ulang kata bicara denganmu. Mereka pun pula membuatkan engkau terkejut. Bagaimanakah keadaanmu pada ketika itu, wahai Umar? Dan bagaimana keadaan kita pada waktu tersebut? Orang dah ukur kubur kita, orang dah kapan, mandi apa semua, turun dalam kubur pula, mari malaikat Munkar Nakir tanya soalan kita, tanya bertalu-talu soalan kepada kita. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, adakah ketika itu akalku masih berperanan? Jawab baginda, bahkan akal kita masih berperanan tak pada tersebut? Akal kita boleh fikir ni berperanan lagi tak? Dah, walaupun kita tersebut, kita masuk pada alam apa? Alam arwah. Bahkan lantas jawab oleh Umar, kalau begitu memadailah dengan akalku untuk menghadapi mereka berdua. Artinya aku akan bantahi, yakni berhujah dengan mereka berdua. Hujah. Habis kata. Jadi kita boleh faham, boleh reti bahawa ini yang disebut bahawa walaupun malaikat Munkar dan Nakir datang tanya pada kita, kita mampu lagi untuk bertanya soalan yang diajukan kepada orang yang mati. Kisah Umar bin Al-Khattab menghadapi Munkar dan Nakir dalam sebuah riwayat yang mursal, perawinya yakni sanadnya tidak sampai pada sahabatlah, tetapi perawinya seorang yang thiqah, dipercayai menyebut bahawa Abdullah anak Umar bin Khattab. Maknanya tak sampai sanad kata Rasulullah, tapi mana thiqah ni, perawinya mana orang yang boleh dipercayai lah, boleh ambil panduan lah, boleh ambil iktibar lah. Tak? Kata Ustaz Azhar itu, dalam TV tu percaya semua. Cerita dalam TV, Nangis hai matu, tengok dalam TV drama, contohlah. Padahal tak betul pun. Al-Quran sebut, dalam Quran sebut daripada surah Al-Baqarah sampai anak betul berlaku, titik air mata pun tak nangis. Relax sembuh kita. Hak dia reka-reka cerita tu boleh nangis tu. Hak lagi orang sebut lagi cerita Korea, cerita Latin, tak tahu sepatah haram tu, bila dia bercakap tu, bila ada adegan tu boleh nangis air mata kita. Orang tanya faham tak faham? Tak faham tapi buat apa nangis?
Quran siap lagi ada terjemahan, Quran siap lagi sejarah dan sebagainya. Duk baca, duk ulang, duk baca, pun tak menangis. Padahal itu cerita benar. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surah Yasin. Kata Abu Zar, tak ingat dah sebut tak. Kata Abu Zar, dia sebut bahawa sahabat sebut Abu Zar ni tiap-tiap malam dia baca surah ni diulang-ulang, dia ulang-ulang dalam qiyamul lail. Dan setiap kali dia ulang, dia menangis. Setiap kali dia menangis, dia ulang. Begitulah. Apa maksud dia? Wamtazul maknanya pergi, halau, dihambat di padang mahsyar, ayyuhal, pada hari kiamat nanti, padang mahsyar, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang berdosa. Adakah kala para sahabat? Dan kalau kita fikir, kalau kita faham para sahabat ni siapa, duduk sekali dengan Rasulullah. Yang Nabi sebut iman kamu kuat, iman kamu kokoh ni sebab apa? Rasulullah sebut apa? Sebab kamu duduk sekali dengan aku. Kamu boleh dengar hadis keluar daripada lidah. Kamu dengar Quran keluar daripada lidah. Iman kamu kuat, kata Rasulullah. Tapi kenapa sahabat Nabi bila baca sebut wamtazu yawma ayyuhal mujrimun, adakah kalau kita fikir, kalau kita renung, kalau kita tenung, tengok betul-betul, adakah mereka buat dosa macam mana kita buat dosa? Kita buat dosa pun kita tak menangis. Betul? Hak ni para sahabat dekat dengan Rasulullah, yang kita anggap tak buat dosa pun bila baca Quran nangis. Nah, itu contoh. Nak bagi faham apa? Reti apa yang dibaca dalam Al-Quran. Sepatah kita baca, reti lebih baik. Sebab Quran itu adalah mukjizat daripada Allah SWT. Ya? Dalam sebuah riwayat yang Musa tadi menyebutkan bahawa Abdullah anak Umar bin Al-Khattab bermimpi. Apa dia menyebutkan bahawa Abdullah ni siapa? Anak Umar bermimpi melihat beliau setelah kematiannya. Siapa? Sayyidina Umar meninggal. Anak dia bermimpi melihat keadaan bagaimana Sayyidina Umar berada dalam alam barzakh. Itu cerita dia. Dalam mimpi itu Abdullah bertanya kepada bapanya. Dalam mimpi-mimpi itu sempat lagi Abdullah tanya kepada ayahnya, iaitu Umar bin Khattab, apa yang terjadi antara engkau dan kedua-dua malaikat di dalam kubur? Jawab Umar, mereka berdua datang kepadaku seraya bertanya, siapa Tuhan kamu dan siapa Nabi kamu? Lalu aku menjawab, Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad, dan kamu berdua ini siapa pula? Dan kamu berdua ini siapa pula Tuhan kamu? Masya Allah. Kata Umar, dah mu tanya aku jawab. Man rabbuka, aku jawab Allahu Rabbi. Mu tanya aku man nabiyuka, Muhammad Rasulullah. Aku tanya mu pula, siapa Tuhan kamu? Sebab itu Sayyidina Umar sebut, adakah waktu ketika tersebut akal aku masih waras? Kalau akal aku masih waras, aku akan hujah dengan malaikat Allah. Mampu tak mampu kita sesuai? Boleh tak boleh kita sesuai? Get ready. Get ready. Kata, dan kamu berdua ini siapa pula? Siapa pula Tuhan kamu? Lalu salah seorang malaikat itu memandang kepada temannya seraya berkata, ini adalah Umar. Lalu beredarlah mereka berdua daripada Umar. Aku tanya salah orang ni. Tanya saya Umar. Rasulullah sendiri ijtihad Umar ni. Bila lalu satu lorong, iblis pun cabut lagi. Kita kalau lalu kat satu lorong, malaikat panggil, apa ni, iblis panggil, oh mari kawan kita datang dah. Itu kita. Dah, itu kita, standard kita. Tapi standard Umar, malaikat iblis nampak cabut lagi. Standard kita, malaikat iblis dah. Kita lalu malaikat apa ni, iblis mari ramai-ramai. Antara kekeramatan yang ada pada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ialah Allah mengurniakan kepadanya dapat mengetahui apa yang berlaku dalam barzakh. Keramat, mana karamah ini kemuliaan Allah Ta'ala beri.
Karamah ni kita boleh usaha, tak ada masalah. Yang kita tak boleh apa? Usaha apa dia? Mukjizat, betul. Mukjizat kita tak boleh usaha. Irhas kita tak boleh usaha. Irhas tak boleh. Tanda-tanda jadi Nabi tak boleh, sebab Nabi kira Allah. Mukjizat pun tak boleh. Sihir boleh. Sihir boleh tak betul lah. Maknanya boleh usaha. Tak tahu boleh buat sihir. Karamah boleh. Boleh bukan kita usaha, anugerah daripada Allah yang dipanggil sebagai ma'unah. Ma'unah ni pertolongan Allah. Dan ma'unah ni pertolongan Allah. Kita mayang selalu tiap-tiap malam, mayang hajat, lalu Quran tak lepas, lalu zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Tiba-tiba kita ditimpa musibah dan sebagainya, patut-patut kita mati. Patut-patut kita mati. Dan patutnya kalau lah tiba-tiba tak, na'udzubillah min zalim, tiba-tiba kalau lah kita terjatuh bangunan, contoh tingkat 15, tingkat 20, patut-patut patah ngiuk lah, tapi elok je berjalan. Elok je berjalan. Itu panggil ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara keramat ialah Sayyidina Ali boleh berlaku, maknanya kekeramatan menggunakan kepadanya mengetahui apa yang berlaku dalam barzah. Tak kala Umar bin Abu Khattab Al-Khattab meninggal dunia, Sayyidina Ali pun duduk di atas kuburnya untuk mendengar apa yang akan dijawab kepada kedua malaikat itu. Setelah malaikat itu datang, maka terkejutlah Umar radhiyallahu anhu kepada malaikat berdua, dan setelah itu dia pun menjawab soalan malaikat itu. Ini cerita lain, maknanya keadaan Sayyidina Umar itu. Setelah malaikat datang, maka terkejutlah Umar. Malaikat Sayyidina Umar pun jawab soalan itu. Setelah itu kedua malaikat tersebut berkata kepadanya, tidurlah kamu. Tidurlah, dah jawab soalan dah. Lihatlah, waja'alna mauta rahatan dah fi kulli syar. Jadikan tidur mati aku ni sebagai rehat fi kulli syar, bagi segala kesusahan di dunia. Dah. Tu. Penat tak penat kita? Dah. Dengan anak lagi. Dah. Dengan isteri lagi. Dengan tu lagi, dengan ni lagi dah. Dengan dunia lagi, penat kita ni sebenarnya. Dah, takkan duduk dalam kubur nak penat lagi. Rehatlah pula. Dah, tidurlah kamu. Lantas Umar berkata, bagaimana aku hendak tidur, padahal engkau telah menyebabkan aku terkejut yang amat sangat, dan sungguhnya aku telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana aku nak tidur? Mu ni bagi aku terkejut. Terkejut. Dah. Sesungguhnya aku telah bersahabat dengan Nabi SAW. Namun aku meminta kamu berdua, Allah dan malaikatnya, supaya bersaksi bahawa janganlah kamu berdua datang kepada orang mukmin melainkan dengan rupa yang paling elok. Itulah semua. Sayyidina Umar minta bahawa aku sendiri dah terkejut, menyebab aku ni lepas jawab ni tak boleh tidur. Maka aku minta pada kamu supaya lepas ni kalau kamu jumpa orang mukmin, tukarlah punya rupa sikit. Rupa tu supaya orang mukmin tak takut. Dah, bantu kesusahan orang bukan sebab tak boleh nak jawab. Dah, sebab dia datang pun kita dah kejut, belum lagi kita nak jawab. Ni tanda Sayyidina Umar yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Lantas setelah itu kedua malaikat tersebut memperkenankan seperti yang diminta oleh Umar radhiyallahu anhu. Maka berkatalah Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada Umar radhiyallahu anhu, tidurlah engkau wahai Umar bin Al-Khattab, semoga Allah membalas kebaikan engkau untuk sekalian orang Islam. Sesungguhnya engkau telah memberikan manfaat kepada sekalian manusia semasa hayatmu dan setelah kematian. Ini kata Hasan Basri, orang yang paling cantik kematian dia, mati dia adalah berseni. Mati dia berseni apa dia? Dia memberi manfaat kepada orang. Hidup dia, orang boleh jadi panduan. Mati dia, orang boleh jadi panduan. Mana dia? Mati dalam keadaan berseni. Ada dua lagi kisah, boleh tak? Habislah lah. Sikit lagi dah. Bukan pukul 10. Kisah bin Abu Yazid Al-Bistami. Ini anda baca je lah. Dalam satu riwayat oleh setengah sahabat, Abu Yazid Al-Bistami yang mencapai martabat kasyaf. Kasyaf ni mana boleh nampak. Kasyaf ni maknanya tak ada hijab. Kasyaf ni mana solat dinding tu. Dinding tu
Boleh nampak aku berada belakang dinding. Kita ni pun banyak sangat dinding. Dinding bukan jauh pun, dinding dalam hati kita. Sifat mazmum pun banyak. Kasyaf. Tatkala Abu Yazid dimasukkan ke dalam kuburnya dan dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia menjawab, diriku tercampak di hadapan hadrat Tuhanku, sepatutnya kamu berdualah pergi bertanyakan Tuhanmu, adakah aku ini hamba-Nya? Aku ni mati ni pergi kepada Allah. Mula sendiri tanya. Dah bapa mu tanya aku pula, mu sendiri tanya Tuhan. Itu. Jika Allah berfirman bahawa aku ini hamba-Nya, maka aku mempunyai kelebihan. Ya. Itu dia kata. Apa ni? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatil mardiyah. Mana kalau kita faham maksudnya gitulah. Aku ni dipanggil oleh Allah. Aku mati ni dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu aku dijemput oleh Allah Ta'ala, mu tanyalah Allah balik. Mu jangan tanya aku, mu tanya Allah. Allah Ta'ala terima tak aku sebagai hamba Dia? Gitu. Allahu Akbar. Lantas kedua malaikat itu berkata, kata-kata ini sungguh menghayrankan. Peliklah mu tanya ni, pelik. Lalu Abu Yazid berkata lagi, ada lagi padaku barang yang lebih menghairankan daripada itu. Tak kala aku dikeluarkan daripada belakang Adam bersama roh dan anak cucunya, Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, alastu birabbikum? Lalu aku dan mereka, roh-roh anak cucu Adam menjawab, bahkan engkaulah Tuhan kami. Pada ketika itu, adakah kamu berdua ada di situ? Alam ar-ruh. Ni Abu Yazid Bustami ni tanya pula, masa aku ni dan orang-orang Islam dicabut keluarkan daripada subi Nabi Adam, adakah pada waktu tersebut aku sebut alastu bi rabbikum, kamu ada sekali? Bahkan